fungsi trigonometri lah, fungsi trigonometri. Okey, fungsi trigonometri. Okey, dalam maths tu kita belajar, kita berkenalan dengan bulatan unit, betul tak? Bulatan unit ada 4 bahagian. Kita kira ikut arah lawan jam. Okey. Untuk ni sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4. Okey, kita start dengan sini. Ni start dengan 0 darjah sampailah 90 darjah. Ini 91 sampai 180 untuk sukuan 2. Sukuan 3 181 sampai 270. Sukuan 4 271 sampailah 360 darjah. Okey, sukuan 1 ni, untuk sukuan 1 semua positif. Apa yang semua? Sin, cos, tangent. Sukuan 2 siapa yang positif? Sin saja. Sukuan 3 tangent saja. Dan sukuan 4 cos sahaja. Okey, macam mana nak ingat ni? Semua. Macam mana ingat ada dia punya keywords dia? Saya cikgu pun tak ingat macam mana, tapi cikgu ingat ni je lah. Sukuan ketiga ni tangent, sin dan cos. Okey, nanti kamu tengoklah dekat YouTube banyak cara macam mana kamu nak ingat sukuan mana yang positif tu. Okey, lagi apa? Lagi kalau yang dalam maths tu, kalau sini ialah theta, sudut sepadan dia sini ialah 180 tolak theta. Untuk sukuan yang ketiga 180 tambah theta. Okey. Untuk sukuan yang keempat 360 tolak theta. Sukuan yang ketiga ni special sikit, sama ada 180 tambah theta ataupun theta tolak 180. Okey, dia special sikit kat sini. Ni dua-dua ni boleh pakai ikut keadaan. Okey, so sekarang kita nak tengok ni sudut positif dan sudut negatif. Sudut positif dan sudut negatif. Apa dia sudut positif dan sudut negatif? Dalam bulatan unit ni, okey, sudut positif dia ialah ikut lawan jam. Ni sudut yang positif. Maksudnya dia pusing sini kan, sini 0, 1, 2, 3 bla 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 sampailah 90 darjah untuk sukuan pertama. Sukuan kedua 91 sampailah 180. Tapi untuk sudut negatif dia ke bawah terbalik. Ni ialah sudut negatif. Sama jugalah. Ni 90 0 hingga 90. Ni 91 sampai 180. Okey, macam tu. Okey, sudut positif dia ikut lawan jam. Sudut negatif dia ke bawah ikut jam. Okey. Okey, lagi apa? Okey, so kita nak tengok latihan. Latihan 6.1. Okey, kita tengok latihan 6.1. Ni nampak tak ni? Cikgu punya ni. Cikgu tengok dekat cikgu punya skrin komputer ni semua nampak. Tapi takut kamu tak nampak. Latih diri, kalau tak nampak beritahu ya. Latih diri 6.1, muka surat 192. Okey, dia kata tukarkan setiap sudut yang berikut kepada unit radian. Ini dah belajar dah kan, unit radian. 290 darjah 10 saat nak tukar kepada radian. Macam mana nak tukar kepada radian? Kalau darjah kepada radian. Macam mana? Ini bab apa? Bab 1 kan? Bab 1 form 5. Darjah kepada radian. Darjah kepada radian kita darab dengan pi per 180 darjah. Betul tak? Okey, darjah tu darab dengan pi per 180. Ingat lagi tak? Bab 1. Sekarang bab berapa? Sekarang bab 6. Siapa yang ingat? Bab 1 lah, bab yang paling senang tu. Okey, jadi kita darabkan je lah. Darabkan 290 darjah 10 minit darab dengan pi per 180 darjah. Okey, macam mana nak tekan ni? Macam mana nak tekan? 290 darjah yang ada yang dia ni, bulat koma-koma-koma ni. Darjah 10 minit
tekan lagi sekali bulat koma-koma tu, darab dengan pi berapa? 3.142 ataupun tekan shift pi pun boleh, bahagi 180. Okay, jadi kita dapat kat sana apa benda tu? 2 darjah macam tu lah kan, 2 darjah tu kita tukarkan, tekan balik bulat-bulat ni. Jadi kita dapat 5.065 radian. Radian. Betul lah radian. Okay, kita nak tukarkan kepada unit radian. So kita dah tukarkan kepada unit radian. Okay, ingat tak? B negatif 359.4 darjah nak tukar kepada radian, sama juga darabkan dengan pi per 180 darjah. Okey, darabkan. Ni ada negatif kan? Jadi kat sini pun ada. Jawapan pun akan ada negatif lah. Negatif 359.4 darab 3.142 itu ialah pi bahagi 180. So kita dapat negatif 6.274 radian. Okey kan? Ini memang dah pernah belajar. Jadi C dengan D tu cuba buat sendiri. C dengan D. Nombor 2 pula, tukarkan setiap sudut yang berikut kepada darjah pula. Terbalik. Okey. Terbalik pula. Okey, A 1.3 radian. Tadi kalau darjah kepada radian darab dengan pi per 180. Kalau radian nak tukar kepada darjah, kita darab dengan 180 per dengan pi. Terbalik je. Kalau radian nak tukar kepada darjah, radian ni kat bawah. Kalau darjah kepada radian, darjah ni yang kat bawah. Okey, jadi kita darabkan saja. 1.3 darab dengan 180 bahagi dengan pi. Itu dapat berapa? 1.3 darab 180 bahagi pi. Pi 3.142. Okey, so kita dapat kat sana 74.47. 74.47 darjah. Okey. B 13/4 radian. C tak ada masalah kan? Cikgu buat D So B, C cuba buat, D 13/4 pi. Okey, nak tukarkan dia 13/4 pi darab dengan 180 per dengan pi. Okey, ni nampak tak? Pi ada bawah, ada atas. Jadi tak payahlah kita darabkan dengan 3.142, potong terus. Boleh potong kan? Okey, jadi darabkan yang ni je. 13/4 darab 180. Dapat 585. Jadi dapatlah darjah dia ialah 585 darjah. Okey, so ini macam ulang kaji je lah kan, sebab bab 1 kita dah belajar yang ni. Okey, next. Barulah kita masuk kepada bab kita yang baru buat ni. Tentukan sukuan bagi setiap sudut berikut. Seterusnya wakilkan setiap sudut tersebut dalam satah chartes secara berasingan. Okey, tadi kan cikgu dah cakap tadi. Ni tadi. Ni tadi. Ni kan. Ni tadi. Sukuan dia kita ikut lawan jam. 0 hingga 90 sampai sini. Maknanya kalau dia kata kat situ 75, kat sini je lah dalam kawasan sukuan yang pertama ni saja. Kat sini je kan. Okay, so kita kena lakarkan. Disuruh lakarkan. Okey, nombor 3. Tentukan sukuan bagi setiap berikut. Seterusnya wakilkan dalam rajah. 75 darjah ni. 75 darjah ni adalah dalam sukuan 1. Kenapa sukuan 1? Sebab sukuan 1 tadi 0 sampai 90. Betul tak? Ini kat sini. 0 sampai 90. Yang ni 91 sampai 180. Ni sampai 270 dan 360. Okey, jadi 75 ni pada sukuan 1. Macam mana gambar dia? Okey, pada sukuan 1 maksudnya lebih kurang je sebab dia suruh lakar, jadi tak payah nilai yang betul. Jadi sinilah 75 darjah. Sampai situ. 75 darjah. Dah nak panah kat sana. Okey, B.
B negatif 340.5 darjah. Negatif. Okey, bila sudut negatif tadi, arah kita tadi ni arah ke arah lawan jam kan? Bila sudut negatif dia arah ke bawah. Okey, 340 ni sukan mana? Kalau tak tahu, kita lukis dulu. 340 start kat sini 340, ni sampai sini 90, 180, 270, maknanya dekat sini lah. 340 ni sebelum 360, lebih kurang kan kat situ. Ni anak panah dia sebab kita pusing arah ke sini. Jadi ni sukuan berapa ni? Sukuan ni sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3 dan sukuan 4. Jadi ini berada di sukuan 1. Okey, so ini berada di sukuan 1. Okey, kalau tadi untuk A kita dah tahu dah sebab dia nilai positif 75, kita tahu dah dia di sukuan 1. Tapi kalau nilai negatif sebab kita nak pusing tu arah bertentangan, jadi kita macam tak sure lagi dia sukuan mana, jadi kita buat dulu gambar untuk tahu dia sukuan mana. So kita dapat kat sini negatif 340.5 adalah pada sukuan 1. Okey? Faham tak ni? Faham ke? 13 orang ni. 12 je. 12 je. Okey, tengok lagi. Mana lagi? Banyak ni. 550. 550 ni dah lebih daripada 360. Satu bulatan 360 je kan? Okey, so 550 positif pun kita tak pasti lagi dia sukuan mana kan? Jadi kita buatlah dia punya satah dulu. 300, kalau satu pusingan ini positif jadi ikut lawan jam kan? Satu pusingan sampai sini 360. Okey, so cikgu tolakkan. Okey, tolakkan dengan 360. Tinggal berapa? 10, 4, 9 lah. Ni 4, 190 lagi. Okey, tinggal 190. Dah tolak. Ni dah 360, dah pusing satu pusingan 360. Ada tinggal lagi 190. Sampai sini 90. 100 dekat sini lah. 100 sampai sini 180 kan? Ni pusingan pertama ni, pusingan pertama 360, sukuan pertama 90, kita nak 190. Ini 90, maksudnya dia masuk sikit ke sukuan yang ketiga. Betul tak? Sebab sampai sini 180, kita nak 190. So dekat sini lah. Okey, jadi sukuan berapa ni? 1, 2, sukuan ke-3. Sukuan ke-3. Okey, jadi 550 ni berada di sukuan ke-3. Berapa kali pusing ni macam ubat nyamuk. Okey, kalau dia nombor besar maksudnya dia pusing banyak kali lah. Okey, next D. D negatif 735 darjah. Cikgu buat tepi sikit. Okey, so negatif tadi pusing bawah kan? Dari bawah. Dia pusing sekali 360. Tolak kan? 360. 360 tolakkan berapa tu? 735 tolak 360 tinggal 375. Masih ada lagi satu bulatan kan? Satu bulatan 360. Tolak lagi. Tinggal 15 je. Maksudnya dia dua kali pusing. Ni sekali pusing. Sekali pusing 360. Pusing sekali lagi 360 dan 15. 15 pada sukuan ni je lah 15 sebab dia sampai 90 kan? Okey, jadi dia berada di sukuan mana? 1, 2, 3, 4. Jadi dia berada di sukuan 4 kat sini. Sukuan 4. Okey tak? Boleh? Ada soalan? Tak ada cikgu. Okey, E. Radian pula. Bila radian kita kena tukar berdarjah lah ataupun radian pun boleh sebenarnya tapi kenapa cikgu kata boleh? Sekejap. Di E 0.36 radian. Kenapa cikgu kata boleh? Sebab satu pusingan ataupun 360 darjah satu pusingan sama dengan 2 pi radian. Cumanya sekarang ini 0.36 kan? Jadi macam leceh sikit. Kalau nak senang tukarkan kepada darjah. Radian kepada darjah tadi darab dengan apa? 0.36 radian darab dengan
Radian dia dekat bawah kan? 180. Okey, berapa darjah ni? 0.36 darab 180 bahagi pi. Okey, lebih kurang 20.62 darjah. So, 20.62 darjah adalah pada sukuan pertama. Macam tu je. Sebab dia positif kan? Okey, sukuan 1. Okey. So, F cuba buat sendiri. Cikgu nak buat H. H kita ada negatif 20/3 pi. Okay, sama juga kita nak tukarkan 20/3 pi kali dengan 180 per pi. Okay, boleh potong pi. Yang tinggal 20/3 kali 180. Okay, 1200 darjah. Banyak tu kan? 1200 darjah ni berapa kali pusing ni? Okey, kita tolakkan satu-satu. Tak apa, nak tolak lebih pun tak apa. Kalau nak tolak satu-satu, 360, 1200, tolak 360, pusingan pertama tinggal 840. Tolak lagi 360, 480, tolak lagi 360, 120. Okey, maksudnya dia ada 3 pusingan. Pusingan 1, pusingan 2, pusingan 3. Okey, dan nilainya adalah negatif kan? Jadi kalau negatif kita pusing ikut bawah. Berapa kali pusing? 3 pusingan kan? 1, 2, 3. Dan ada lebih 120. 120 ni 90. Jadi dia berada di sini. 120. Ni sukuan berapa ni? 1, 2, 3. So berada di sukuan 3. Okey? Boleh? Ni kalau kamu nak tolak terus banyak pun tak apa. Tapi cikgu tunjukkan kita tolak 360 tu untuk satu pusingan. Tolak lagi 360 untuk pusingan kedua. Tolak lagi 360 untuk pusingan ketiga. Dan baki ni kita tahu dah dia berada di sukuan kedua kan. Kedua pusingan tu lah. Dan lepas tu baru kita tentukan kedudukan sukuan tu. Okey? Okey tak? Boleh? Okey, ada soalan setakat ni? Tak ada, cikgu. Dah sarapan ke belum? Belum? Belum, cikgu. Patutlah. Dah mandi ke belum ni? Okey, kita tengok pula. Sampai sini faham ya? Cikgu sambung boleh? Kita nak tengok kepada nisbah trigonometri pula. Okey, nisbah trigonometri. Ni nisbah trigonometri. Okey, sebelum ni kita tengok kalau trigonometri kita ada sin, cos dan tangent, betul tak? Okey, untuk yang AdMath form 5 ni, kita tambah sedikit, ada cosec, cosecant sebenarnya ya, cosecant, secant dan juga cotangent. Okey, apa dia cosecant? Kat sini dalam buku teks ni ada, muka surat 193. Cosecant tu ialah 1 per sin. Secant ialah 1 per cos. Cotangent ialah 1 per tangent. Okey, macam mana nak ingat ni? Okey, kalau kamu rajin cari dekat YouTube, untuk cikgu suka tengok Cikgu Hasan tu. Okay, dia terangkan secara bersahaja, jadi kita senang nak ingat. Okey, kat sini kita ada sin, cos dan tangent. Ini kita biasa kan? Biasa dengar, biasalah tengok ni. Okey, kalau sin ni apa? Kalau kita ada segitiga, okey, segitiga ni, segitiga sudut tegak, ni theta, bertentangan, bersebelahan, dan ini ialah hypotenuse kan. Okey, sin ialah macam mana kamu ingat sin cos tangent ni? Sin ialah bertentangan per hypotenuse. Okey, cos bersebelahan per hypotenuse. Kalau tangent bertentangan per dengan bersebelahan. Okey, specialnya dekat tangent ni,
Tangent ni satu lagi selain daripada sisi bertentangan dengan bahagi dengan persebelahan, dia ialah sin per dengan cos. Okey, sin per dengan cos. Kalau tangent ni, jadi special sikit lah kat situ. Okey, next. Untuk yang admit ni, kita tambah dengan cosecant. Ialah 1 per sin. Secant ialah 1 per cos. Dan juga cotangent ialah 1 per tangent. Okey, macam nak ingat ni? Tengok huruf dia ni. Huruf tengah-tengah. Ni kan, cosecant ni S. Jadi per dengan sin. Secant K per dengan cos. Cotangent T per dengan T. Tangent. Cara nak ingat lah kat situ. Sebab kita macam confuse ni K kan. Jadi kita ambil huruf yang tengah. Cosecant ialah 1 per sin S. Secant ialah 1 per cos. Dan cotangent ialah 1 per tangent. Okey, cara nak ingat dia. Okey. So kita tengok soalan dia. Ada apa lagi tak? Ada Okay, kita tengok soalan dia. Latih kendiri 6.2. Okay, raja di sebelah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Okay, segitiga dia bagi yang ni. Dia bagi, ini 2 punca kuasa 2. Ini ialah 5. Sini berapa? Okay, jadi kita kena carilah ni. Ni R, P dan Q. Okay, kita kena cari yang ni. R dia, ini macam nak cari ni, kita guna Pythagoras theorem kan. Jadi kita nak cari QR ni. QR ialah hypotenuse 5 kuasa 2 tolak dengan 2 punca kuasa 2 kuasa 2 punca kuasa 2. Betul tak? Ingat tak Pythagoras theorem? Okay, jadi QR kita dapat 25 tolak, ini punca kuasa 2 tinggal 2, rumah hilang. Jadi QR kita dapat 25 tolak 2, 23 punca kuasa 2. Kat sini ialah 23 punca kuasa 2. Okey, so sekarang soalan dia, cari nilai bagi setiap yang berikut. Kita nak cari cotangent R. Cotangent tadi apa? T kat tengah kan? Cotangent ialah 1 per tangent. Betul tak? T tadi kan? T. Okay, jadi cotangent ialah 1 per tangent. Tangent tadi apa? Tangent ialah tangent bertentangan per dengan bersebelahan. Okay, jadi bertentangan dia 2 punca kuasa 2 per dengan bersebelahan 23 punca kuasa. Okay, macam mana nak buat ni? Macam complicated je ni. Bawakan naik ataupun kita tukarkan per ni jadi bahagi. 1 bahagi dengan 2 punca kuasa 2 per dengan 23 punca kuasa 2. Bila bahagi dia akan jadi darab dan terbalikkan, betul tak? Darab dengan 23 punca kuasa per 2 punca kuasa. Jadi cotangent R dia ialah 23 punca kuasa 2 per dengan 2 punca kuasa 2. Ataupun kita boleh juga tulis dia sekali. 23 per 2 punca kuasa 2. Boleh juga. Tulis macam ni boleh. Tulis macam ni pun boleh. Jadi cotangent itu ialah cotangent R ialah 23 per 2 punca kuasa 2. Daripada gambar ni mula-mula tadi kita cari satu sisi yang tak ada. Okey, satu sisi yang tak ada. Kalau nak kita boleh juga senaraikan terlebih dahulu. Sin dia apa? Dari sini sin opposite hypotenuse. Betul tak? Cos bersebelahan apa? Adjacent hypotenuse. Dan tangent opposite adjacent. Lepas tu kita masukkan kat sini. Ni tangent, so ambil tangent ni. 23 2 punca kuasa 2 per dengan 23 punca kuasa 2. Okey, boleh tak? B. B pula. B ada kuasa 2 pula ya. Ada kuasa 2 pula. B sekejap. B sin kuasa 2R. Sin kuasa 2R. Okey, apa maksud sin kuasa 2R? Sin lah, maksudnya sin kuasa 2. Sin kita berapa? Ni, sin kita tadi. 2 punca kuasa 2 per dengan 5.
2 punca kuasa 2 per dengan 5 kuasa 2. Okey, sebab dia kuasa 2 ni kan, sin kuasa 2. Jadi kuasa 2. Okey. 2 punca kuasa 2 hilang rumah dia. 5 kuasa 2, 25. Dah siap. Okey, C. Okey, C ni panjang lah sikit. C, mana dia? Cos R tolak dengan sin R per dengan cosec R. Okey, cos R kita berapa? Ni tadi kan. Cos kita 23 punca kuasa per dengan 5 tolak sin kita 2 punca kuasa per dengan 5 bahagi dengan cosec S kan. Ni S. Jadi dia 1 per sin. 1 per sin. Sin kita 2 punca kuasa per 5. Okey, so kita nak settlekan ni. Ni macam kena sambung je. Dia tulis kat sini balik Dia tak muat. Cos R tolak sin R per cosec R ialah 23 punca kuasa per 5 tolak 2 punca kuasa per 5 per dengan 1 per 2 punca kuasa per dengan 5. Okey, macam nak buat ni? Okey, boleh tak ni 23 punca kuasa tolak dengan 2 punca kuasa ni? Punca kuasa tu. Eloknya kita buang rumah dia ni dulu. Maksudnya kita kuasakan 2. Okey, yang ni kuasakan 2. Yang ni pun kuasakan 2. Untuk hilangkan rumah dia tu. Okey, jadi berapa tu? Jadi kalau ini dah hilangkan rumah dia, dapatlah 23 saja. Per dengan 5 kuasa 2, 25. Tolak dengan ni 2 pun hilang rumah dia. Per dengan 25. Ni, ini kita terbalikkan tadi kan. Ni kalau per maksudnya bahagi, terbalikkan dia. Jadi 5 per 2 punca kuasa. Okey, ni terbalikkan nanti. Sebabnya dia per kan. Okey, so ini boleh tolak dah ni. 23 tolak 2 per dengan 25. 23 tolak 2, 21 per 25. Ini bawa naik, darab dengan terbalikkan. 2 punca kuasa per dengan 5. Okey. Lepas tu kita, ini pun ada rumah juga ni kan. Ada rumah juga. Okey, kita kuasakan 2. Untuk hilangkan rumah tu. So, jadi dia jadi 4 kat sana. Kalau sini kuasa 2, sini pun kuasa 2 lah juga. 21 kuasa 2. Tapi yang ni tak boleh. Kalau darabkan saja, okey tak payah kuasa ni. Kalau darabkan saja, dia jadi 21, 2 punca kuasa per dengan 25 kali 5. 125. Okey, ni tak payah. Tak payah punca kuasa. Sekejap, padam Jangan confuse. Sebab dia darab kan. Darab jadi tak perlu samakan bawah dia. Okey. Cari liquid. Ni tak payah. Okey, sebab dia darab. Okey, so itu jawapan dia. 21 punca kuasa 21, 2 punca kuasa 2 per dengan 125. 25 darab 5, 125. Okey, nombor 1 kan. Nombor 2, faham tak ni? Dekat ni. Tengah jam, 40 minit. Ke nak rest dulu? Okey, nombor 2 pula. Nanti cikgu snackkan ya. Nombor 2 pula. Dia bagi tangent alpha sama dengan 2 per 3. Dan alpha ialah sudut tirus. Okey, jadi kat sini tangent, kita tahu tadi tangent ialah opposite
opposite kan, bertentangan per dengan bersebelahan. Jadi kita cubalah lukiskan segitiga dia. Tak kisahlah macam ni ke, terbalik ke, boleh. Okey, katalah sini dia punya alpha. Alpha. Tangent tadi bertentangan bersebelahan, bertentangan bersebelahan. Bertentangan dia 2, bersebelahan dia 3 kan. T per dengan B, bertentangan per bersebelahan. Jadi kalau kita labelkan alpha dekat sini, sisi yang bertentangan dia ialah sini. Per dengan sisi bersebelahan dia yang ni. Okey, yang ni berapa? Okey, sisi yang ni pula ialah Pythagoras theorem ya. 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 punca. Untuk dapatkan sisi tu. Jadi 4 tambah 9 punca. Berapa? 13 punca. Jadi kat sini ialah 13 punca kuasa 2. Okey, baru kita boleh jawab soalan. Soalannya ialah cari sin A. Cari sin alpha. A pula. Sin alpha. Okey, sin apa? Sin ialah opposite, bertentangan, opposite, hypotenuse kan? Okey, jadi opposite dia 2, hypotenuse dia 13 punca kuasa 2. Baru terus dapat. Okey, B cos kuasa 2 alpha. Okey, cos apa? Cos bersebelahan, adjacent, per dengan opposite. Per dengan hypotenuse. Sebelah 3 per dengan hypotenuse 13 punca kuasa. Tapi kuasa 2. Betul tak? Kuasa 2. Jadi 3 kuasa 2 ialah 9. 13 punca kuasa 2 tinggal 13. Hilang rumah. Okey, jadi yang asalnya tadi bila dia bagi ni, maklumat yang dia bagi ialah tangent alpha 2 per 3. Kamu cuba keluarkan dalam bentuk segitiga dia, segitiga sudut tegak, dan labelkan sisi mana yang 2, sisi mana yang 3, dan cari sisi satu lagi guna Pythagoras theorem, baru boleh jawab soalan. Okey. B, C, cotangent A. So tadi cotangent tadi apa? Cotangent A pula. Cotangent alpha, cotangent T kan? T tengah-tengah, jadi cotangent ialah 1 per tangent. Tangent kita dah dapat tadi kan? Tangent dia dah bagi dah. Tangent ialah 2 per 3. Jadi 1 per 2 per 3. So kita terbalikkan saja. Jadi 3 per 2. Kenapa terbalik ni? Terbalik ni disebabnya jadi 1 bahagi 2 per 3. Jadi 1 darab 3 per 2. Bila bahagi, tukar kepada darab, kita terbalikkan. So dapat 3 per 2. Nah, yang senang, kita terbalikkan je lah. Kalau dia berada di bawah dengan pecahan, maksudnya kita terbalikkan saja pecahan tu. So dapatlah 2 per 3. Okay, ni ialah C. D, cosec pula. D, cosec alpha. Cosec apa? S tengah-tengah kan? S tengah-tengah, jadi cosec ialah 1 per sin alpha. Sin tadi kita dah dapat. Untuk soalan A ni tadi, sin dia ialah 2 per 13. 1 per 2 per 13 punca kuasa. Jadi terbalikkan saja. 13 punca kuasa 2 per dengan 2. Okay? Lagi. Last kali ni panjang sikit ya. Panjang pun panjang lah, buat je. E. 4 tolak secant kuasa 2 alpha per dengan 2 tolak secant alpha. Secant apa? Secant kita dah buat ke secant? Secant ada tak? Secant tak ada. Okay, tak apalah, kita buatlah secant. Secant ni K kan ke tengah-tengah, jadi dia ialah 1 per cos. Okay, jadi kat sini ialah 4 tolak 1 per cos alpha. P ada kuasa 2 kan? Kuasa 2. Per dengan 2 tolak secant lagi 1 per cos alpha. Okay, cos ada tak kita buat? Cos. Ni cos kan? Cos ialah 3 per 13 punca kuasa 2. Okay, jadi kita masukkan. Cos tadi ialah 3 per 13 punca kuasa 2. Oh, ni kita dah buat dah ni. Cos kuasa 2 kan? Ni cos kuasa 2. Ni cos kuasa 2 kat soalan B dah ada. Jadi kita terus masuklah nilai dia. 9 per 13. Ini dari B. Okay. 9 per 13. Per dengan 2 tolak 1 per cos ialah cos kita 3 per 13 1 per cos 3 per 13 punca. Maksudnya dia terbalikkan je kan?
4 tolak 9 per 13. 13 punca per 13. Per 3. Okey, lepas tu kira lah. Kira yang tu dapat berapa? Boleh tekan tak? Okey, yang ni ada punca ni dia, ini kita boleh kira ni. 4 tolak 13 ni dapat berapa? Ini kita dapat, kita tekan 4 tolak 9 per 13. So kita dapat kat sana 43 per 13. 43 per 13. Oh, ini kita terbalik ni. Ni 1 per cos yang kita ambil tadi. Yang kita ambil tadi cos saja kan. Kalau 1 per cos, yang ni kena terbalikkan. Ni salah. Dari B, dia kena terbalikkan. 13 ke atas. 13 per 9. Okay, terbalikkan. Dari B kita dapat ialah cos 9 per 13. Jadi kita nak 1 per cos 13 per 9. Terbalikkan. Okay, so salah sikit kat sini. 13 per 9. Okey, jadi 4 tolak dengan 13 per 9 dapat 23 per 9. Ni 23 23 per dengan 9. Okey, 23 per 9. Ni per ni bahagi dengan ni lah. 2 tolak 13 per 3 ni, ini darab, ni per 1, darab 3, darab 3. Jadi 6, 2 kali 3, 6. 6 tolak dengan 13 punca per dengan 3. Okey, bila bahagi, tukar je darab kan. 23 per 9 kali 3 ke atas, 6 tolak 13 punca ni kat bawah. Jadi ni boleh potong. Okey. Okay, so kita dapat 23 per 3 darab dengan 6 tolak 13 punca. Dah siap. Macam tu je lah. Kita tak boleh selesaikan sebab kita ada punca kuasa 2, 13 ni. So tinggalkan macam tu je. Okay, so tinggalkan macam tu je. Ni jawapan dia. Untuk E. Okay, boleh teruskan lagi? Mata dah berjam balik. Cikgu rasa kita habiskan latihan dari 6.2 dulu. Nanti minggu depan kita sambung. Okey, ada lagi nombor 3 dengan nombor 4. Cikgu tunjukkan sikit lah nombor 3. Nanti kamu cuba buat. Dan nombor 4 pun sama juga. Okey. Nombor 3, sudut pelengkap. Sudut pelengkap ni apa? Sudut pelengkap. Okey, sudut pelengkap ni daripada 90 lah. 90 darjah tolak dengan theta. Okey, nombor 3. Cari sudut pelengkap bagi setiap berikut. Kita ada 54 darjah. Maknanya sudut pelengkap dia ialah 90 tolak 54. Dapat berapa? Okey. Sama juga dengan yang lain tu lah. Sama dengan B, sama dengan C. Sama dengan B, sama dengan C. Tapi C tu dia, C tu ada pi kan? Pi per 5 radian. Okey. Jadi bolehlah tukarkan dulu kepada darjah. Okey, pi tukar kepada darjah macam mana? Darab pi kat bawah kan? Per 180. Jadi boleh potong. Dapat 36 darjah. Okey, jadi sudut pelengkap dia ialah 90 tolak 36 darjah dapat 54. Dan tukar balik 54 ni kepada radian. 54 darjah tukar kepada radian kali dengan 180 kat bawah kan. So dapat berapa radian. Okey, tukarkan kepada radian tadi. Tukar pada radian. Okey. Ini tadi tukar pada darjah. Pada darjah. Lepas tu tukar balik jawapan akhir kepada radian tadi. Okey, so nombor 3 tak ada masalah. Nombor 4. Okay, nombor 4 diberi cos 3/3 darjah ialah 0.839. Sin pula
0.545. Okey. Cari nilai bagi yang berikut. Nilai tu maksudnya nilai lah, bukan dalam bentuk ni. Nilai mesti nombor. Kalau cari nilai mesti nombor. Okey, mestilah jawapannya dalam bentuk nombor. Okey. Sebelum tu kita tengok dekat buku teks, muka surat buku teks muka surat 194 yang bawah sekali ni. Ni yang ni. Nampak tak ni? Dia kalau sin theta sama dengan cos 90 darjah tolak theta. Kalau cos theta dia sepadan lah. Sepadan atau pelengkap dia ialah sin 90 darjah tolak theta. Ni ada kat sini ni. Okey, ada kat sini. Nanti kita tengok ataupun kita rujuk kat sini lah ya. Teks ni. Okey, so yang kita nak soalan A dia ialah sin 50 darjah, sin 57 darjah. Okey, sin 57 darjah, sin. Ni nampak ni, sin. Sin theta ni sama dengan cos 90 darjah tolak dengan theta. Okey, ni rujuk buku teks ni. Dia adalah sepadan ataupun pelengkap dia ialah cos 90 darjah tolak dengan 57. Jadi berapa ni? 90 tolak 57. 90 tolak 57 ialah 33 darjah. Jadi cos 33 darjah dia dah bagi dah ni tadi. Cos 33 darjah ialah 0.839. Jadi terus dapat jawapan 0.839. Sebab ini yang maklumat yang dibagi. So kita guna maklumat tu. Okey. B. Berapa soalannya? 3 je. Tak apa. B. Tangent. Tangent 57 darjah. Okay, tadi cikgu dah cakap kah? Tangent ni apa yang special dia? Tangent. Mana tangent tadi? Ni. Tangent. Tangent ni sama dengan sin per dengan cos. Okey, tangent sama dengan sin per cos. Okey, tapi kat sini ialah sudut pelengkap dia. Kita tengok dulu sudut pelengkap kat sini. Kalau tangent ialah cotangent 90 tolak dengan theta. Okay, cotangent ialah tangent ialah cotangent 90 tolak dengan theta. Okey, jadi cotangent 90 tolak dengan 57 jadilah cotangent 90 tolak 57 ialah 33 tadi kan? 33 darjah. Dan cotangent tadi yang kita tengok tadi, cotangent T tengah-tengah ialah 1 per tangent. 1 per tangent. Okey, 1 per tangent. Dan tangent tadi pula ialah sin per cos. Betul tak? Tangent tadi ialah sin per cos. Jadi 1 per sin 33 per dengan cos 33. Okey, sin 33 per cos 33. Kita bawa naik. Bila pecahan kat bawah tadi, cikgu cakap kita cuma terbalikkan je kan? Okey, cikgu sambung kat sini terbalikkan. Jadi, kita dapat cos 33 per dengan sin 33. Okey, masukkan nilai dia. Nilai dia kat sini yang diberi, cos dia 0.839. Sin dia 0.545. So 0.839 bahagi dengan 0.545. 0.839 bahagi 0.545 dapat 1.539. Okey.